Lama sejahtera Cikgu, nama saya Chong Jason. Saya akan berkongsi mengenai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM. SPRM ialah sebuah badan bebas yang menangani rasuah dan salah guna kuasa di Malaysia. Ia ditubuhkan pada Januari 2009. Di bawah Akta SPRM, 2009 menggantikan Badan Pencegahan Rasuah BPR. SPRM berpegang kepada tiga prinsip utama, yaitu kebebasan, ketulusan, dan profesionalisme. Dalam menjalankan tugasannya, misinya pula adalah akan membasmi rasuah dan salah guna kuasa demi memastikan Malaysia lebih bersih dan berintegritas. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera Cikgu, nama saya Tan Wen Huang. Saya akan membentangkan mengenai latar belakang kes zon bebas pelabuhan Kelang PKFZ. Proyek PKFZ ditubuhkan pada tahun 2008 di Pelabuhan Kelang dengan matlamat untuk menjadi hub perniagaan dan logistik antarabangsa. Namun, proyek ini menimbulkan kontroversi apabila kosnya meningkat secara mendadak daripada RM1,84 bilion kepada RM12,5 bilion, menimbulkan kebimbangan tentang rasuah dan salah urus dalam pengendaliannya. Isu utama dalam kes ini adalah dakwaan terhadap Chang Kong Choi, Menteri Pengangkutan ketika itu, yang disyaki mengeluarkan bon RM3,7 bilion tanpa kelulusan kerajaan. Tindakan ini mencetuskan persoalan mengenai ketulusan dalam pengurusan keuangan proyek PKFZ. Laporan audit oleh PwC mendedahkan penyelewengan keuangan dan kelemahan dalam pengurusan proyek. Susulah pendedahan ini, SPRM dan pihak polis telah menjalankan siasatan, namun tiada individu yang disabitkan kesalahan. Perkara ini telah mencetuskan kekecewaan awam terhadap sistem anti rasuah di Malaysia. Kes PKFZ akhirnya menjadi simbol kegagalan tadbir urus dan ketulusan dalam negara. Sekian pembentangan saya. Terima kasih, Cikgu. Bapak Cikgu, saya nama Tan Kuang Chi. Saya mau sopannya ke kandungan dan kes ini PK, proyek PKFG. Proyek PKFG ini bermula pada 2008 dengan bajet yang RM1.845 bilion. Tetapi kos ini meningkatkan kepada 12,5 bilion. Iaitu kes ini eh, Tanggunjai Menteri Pengangkat ketika itu. Dan ini dia ditawar mengeluarkan 3,7 bilion tanpa kelulusan kerajaan. Antara 2009 ke 2009, beberapa pegawai ditawar, yaitu yaitu termasuklah Liang Leong Sik dan Chang Kong Choi ditawar karena mereka menipu kerajaan. Kan saja Lim Kuang Eng turut ditawar, tapi dia dibebaskan, dibebaskan kerana kes itu diujikan. Pada 2014, kes data Tan Kong Choi ditarik balik. Dan tahun 2021, makmak persekutuan menolak penyataan 37,8 juta kerana kekurangan bukti. Itu semua defendan dibebaskan atau kes digugurkan. Yang kos akhir PKFC ini adalah 7,86 bilion. Itu ditangguh oleh pembayaran cukai. Terima kasih.
Sejahtera Cikgu, nama saya Dihuili. Sekarang saya akan berkongsi tentang kelakuan jenayah dan akibat undang-undang. Jenayah dalam skala PKFJ. Skala PKFJ melibatkan penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan dana awam. Selain itu, terdapat pelanggaran protokol kewangan yang menyebabkan kerugian besar kepada negara. Selain itu, kesan dan implikasi kes jenayah seperti ini membawa kesan buruk kepada pentadbiran kerajaan. Ini menunjukkan kelemahan dengan tabir usul dan boleh menyebabkan kehilangan kepercayaan rakyat. Oleh itu, kerajaan perlu memperkukuh langkah kerja undang-undang serta meningkatkan kecepatan dalam mengurusan kewangan dan pentadbiran. Sekian, terima kasih, Cikgu. Salam sejahtera Cikgu, nama saya Esther Yang Singhui. Saya akan membentangkan kesan rasuah terhadap individu, organisasi dan negara. Kesan pertamanya ialah kehilangan kepercayaan awam dan keyakinan pelabur. Mengikut maklumat yang kami kaji, skandal PKFZ telah merosakkan keyakinan pelabur domestik dan antarabangsa, menjadikan Malaysia destinasi berisiko tinggi untuk pelaburan. Kehilangan keyakinan ini memberi kesan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks Malaysia yang berbilang kaum, kehilangan keyakinan pelabur boleh memburukkan lagi ketidaksamaan ekonomi antara kaum. Kesan yang selain itu ialah kerosakan terhadap imej antarabangsa. Isu ini telah merosakkan reputasi Malaysia di peringkat antarabangsa, menyebabkan negara dianggap tidak selamat untuk pelaburan dan perdagangan. Persepsi negatif ini boleh mengurangkan peluang ekonomi untuk perniagaan tempatan. Dalam jangka panjang, imej buruk ini boleh menjejaskan hubungan diplomatik dan kerjasama ekonomi dengan negara lain. Terima kasih. Salam sejahtera, Cikgu. Nama saya Tisini. Saya akan teruskan ini kesan-kesan lah. Yang ketiga ialah kesan ekonomi terhadap individu dan masyarakat lah. Penyalahgunaan dana awam dalam skandal PKFZ telah mengurangkan sumber yang sepatutnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan dan penjagaan kesihatan. Especially for golongan pendapatan yang rendah lah. Kebanyakan terdiri daripada orang asli macam ini. Mereka lebih terjejas teruk kerana bergantung pada perkhidmatan awam. So, rasuah akan meningkatkan kos sara hidup dan meluaskan jurang pendapatan. Yang kesan lain ialah implikasi sosial dan politik. So, ini mendedahkan kegagalan kerajaan dalam mengawal rasuah lah. So, it's a very bad image for our government. So, mengikiskan kepercayaan rakyat terhadap institusi awam lah. Dalam masyarakat berbilang kaum seperti Malaysia, rasuah boleh meningkatkan ketegangan sosial dan merosakkan perpaduan nasional. Yang itu paling buruk lah untuk how to say, untuk sebuah negara lah. Okey, yang kesan last kali ialah kesan jangka panjang terhadap pembangunan negara. Yang kes paling buruk ialah rakyat kami lebih tahu perkataan rasuah berbanding kepada wawasan 2020. Ya, ini yang sangat buruk lah. Bukan satu barang yang untuk mengembirakan lah. So, rasuah menghalangkan pembangunan mampan dan inklusif serta melambatkan pencapaian maklumat wawasan 2020. So, penyalahgunaan sumber dan kehilangan keyakinan pelabur memberikan kesan negatif kepada generasi yang akan datang lah. So, saya punya sharing sampai sini. Terima kasih, Cikgu.
Selamat sejahtera Cikgu, nama saya Tan Yiru. Kesimpulannya, kerajaan perlu Selamat sejahtera Cikgu, nama saya Tan Yiru. Kesimpulannya, kerajaan perlu mengambil langkah proaktif seperti memperkukuh sistem pengawasan kewangan, melaksanakan pendidikan integriti, dan memastikan tindakan tegas terhadap bersalah. Kerajaan perlu memastikan semua perbelanjaan mengikut protokol kewangan dan mendapat kelulusan yang sewajarnya. Juga, institusi awam harus mematuhi piawaian accountability yang tinggi, termasuk menjalankan audit bebas secara berkala. Sekian, terima kasih. So, inilah sharing pada grup kami. Harap cikgu suka. Terima kasih cikgu. Sekian, terima kasih.